Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uh wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Semakin dekat masa untuk dihitung setiap amalan-amalan manusia ini, tapi mereka masih lagi berpaling daripada peringatan-peringatan Allah. Ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim. Apa sahaja yang datang daripada peringatan-peringatan Allah, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, illa istama'u, mereka hanya dengar sahaja cerita-cerita yang berlaku itu. Mereka tak pernah ambil pengajaran. Tapi mereka masih lagi sibuk bermain dengan kehidupan dunia yang sementara ini. Tak ada lain punca yang berlaku demikian, lahiyatan qulubuhum. Hati mereka masih lagi leka terhadap kehidupan dunia ini sehingga mereka terlupa terhadap akhirat Allah. Surah Al-Anbiya ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Pengerusi ahliatan kuasa masjid, para alim ulama, para asatizah, ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita pada Allah. Di atas nikmat, kita dijemput oleh Allah untuk hadir dalam rumah Allah ini, untuk menjadi tetamu kepada Allah. Mudah-mudahan apabila kita dipilih oleh Allah untuk bertamu dalam rumah Allah di dunia ini, kita juga akan dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti. Sebab para alim ulama sentiasa sebut bahawa sesiapa yang dia tak pernah menjadi tetamu kepada Allah di dunia ini, jangan dia bermimpi untuk dia menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti. Alhamdulillah, kita dalam sibuk tugasan harian kita dijemput lagi oleh Allah untuk datang seketika. Saat yang kita boleh nampak kawan-kawan kita tak sama dengan kita. Tapi Allah bila dia sayang pada seseorang, Allah akan lorongkan dalam hidup dia untuk dia datang, untuk dia dekat dengan Allah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebut, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Mana-mana orang yang Allah nak bagi pada dia syurga Allah, maka Allah akan faqihkan dia dalam agama Allah. Salah satu cara untuk kita nak faqih dalam agama Allah ini ialah kita datang duduk seketika dalam majlis-majlis ilmu, untuk menjadikan bekalan dalam kehidupan kita ni, yang kita sentiasa bersiap untuk berjalan jauh lagi di hadapan kita. Kita semua maklum bahawa perjalanan hidup kita ini bukan hanya sekadar untuk dunia saja, tidak. Allah tak jadikan kita hidup untuk sekadar hidup untuk dunia saja.
Tetapi kita semua yakin depan diri kita ni ada lagi 3 alam yang perlu kita lalui. 3 alam yang perlu kita lalui ni, sekarang baru kita berada di alam kedua. Alam pertama kita pernah hidup dalam alam kandungan ibu. Itu alam yang pertama yang pernah kita hidup sebelum daripada ini. Sekarang kita baru hidup di alam kedua baru. Alam kedua dipanggil alam fana, alam yang hancur. Kullu man 'alaiha fan. Allah sebut demikian. Semua yang ada atas dunia ni akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Lepas pada kita hidup di alam dunia ni, berakhirkah perjalanan hidup? Tak lagi. Kita akan hidup lagi di alam yang ketiga. Sekejap je lagi kita akan hidup di alam yang ketiga. Dipanggil alam barzah. Alam barzah ni Allah jadikan tiap-tiap hari supaya kita ingat terhadap alam yang ketiga yang kita nak lalui. Allah jadikan masa kita tidur. Tidur tiap-tiap malam kita tidur tu, kita sedang berlatih untuk hidup di alam yang ketiga dipanggil alam barzah. Tiap kali mana kita bangun daripada tidur, mulut kita akan sentiasa sebut Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mulut kita sebut segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali aku lepas pada aku mati semalam. Dan lepas pada itu kita sebut wa ilaihin nusyur. Walaupun aku hidup balik hari ni, tapi besok, lusa, tulat dalam hidup aku ni, aku akan balik semula pada kamu ya Allah. Allah jadikan tidur untuk latihan supaya kita yakin bahawa lepas pada kita hidup di dunia, kita akan hidup lagi di alam yang ketiga, dipanggil alam barzah. Lepas pada alam yang ketiga, alam barzah, kita akan hidup lagi di alam yang keempat. Alam keempat dipanggil alam mahsyar. Alam yang dibangkitkan balik. Bangun balik. Semua di kalangan kita ni, kita akan bangun semula. Bila kita bangun saja di padang mahsyar, kita akan sibuk tanya di kalangan kita, Man ba'athana min marqadina. Siapa yang bangkitkan kita daripada tempat tidur kita? Elok kita dalam kubur, sekarang kita bangun balik. Kita sibuk tanya orang, Man ba'athana min marqadina. Siapa yang bangunkan kita daripada tempat kita dalam kubur? Hari ni bangun balik kita. Dengar satu jawapan. Hadza ma wa'adar rahman. Dengar jawapan, inilah yang dijanjikan oleh Allah yang bersifat ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun. Baru kita ingat balik, betul lah yang diajar oleh Rasul-Rasul dahulu. Hidup kita di alam yang keempat. Alam yang disebut dengan alam mahsyar. Berakhirkah perjalanan hidup di alam mahsyar? Tak berakhir lagi. Ada lagi alam yang kita kena tuju. Alam tersebut dipanggil alam sa'idun au saqiyun. Alam bahagia ataupun alam celaka. Bahasa kitanya alam syurga ataupun alam neraka. Bila sebut saja syurga neraka, Allah ajar terus. Nak suruh kita yakin. Sampai pada alam syurga, alam neraka, Allah mula ajar pada diri kita supaya kita tanam keyakinan. Khalidina fiha abada. Sebut saja syurga, Allah sebut, kekallah kamu dalam syurga sampai bila-bila. Sebut saja tentang neraka, sama juga Allah sebut. Khalidina fiha abada. Kekal kamu dalam neraka sampai bila-bila. Para hadirin sekalian, kalau kita duduk termenung, fikir panjang sikit, tentu kita ni kena berfikir bagaikan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni bukan untuk nak hidup di dunia saja, tidak. Tetapi Allah suruh kita fikir macam mana kita nak boleh hidup sampai ke akhirat nanti. Ni cara orang mukmin. Sehingga kan Rasulullah sebut, kalau kamu boleh hidup kamu tu berfikir jauh je dalam hidup kamu. Sentiasa kita ni bukan hanya fikir dalam hidup kita sebagaimana yang dipikirkan oleh orang kafir dan orang munafik.
Orang kafir dan orang munafik, dia fikir hari-hari dia fikir nak makan apa hari ni. Dia fikir nak berjalan ke mana hari ni. Hari ni nak buat apa hari ni. Ni orang kafir. Orang munafik. Dia akan fikir macam mana kita nak suruh kayakan lagi hidup. Macam mana nak suruh kekal hidup di atas dunia. Ni orang kafir dia fikir demikian. Orang munafik dia fikir demikian. Tapi orang mukmin dia kena berfikir yang disebut dengan macam mana kita nak hidup di dalam kubur sekejap lagi. Kita masuk kubur kejap lagi. Tuan-tuan pun tahu semua di kalangan kita ni akan mati. Bukti kita dah tak nampak dah ayah kita meninggal dunia. Datuk kita meninggal dunia. Tak ada seorang pun yang meninggal dunia ni dihidup balik dan bangkit balik. Tak ada lagi setakat ni. Nak sebutnya Allah tak jadikan demikian. Bila mereka meninggal dunia, mereka beralih alam. Daripada alam dunia kepada alam barzah. Hidup tak hidup di alam barzah? Hidup. Bila hidup di alam barzah, perlu makan tak perlu makan di dalam kubur? Perlu. Perlu rumah tak perlu rumah dalam kubur? Perlu. Yang ni yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita makan, kita minum, kita berjalan, kita bergerak. Kita sama je dalam kubur nanti. Bahkan jauh lebih indah daripada hidup di atas dunia. Bagi orang mukmin. Kubur, Rasulullah sebut, Al-qabru rawdatun min riyadil jannah. Au hufratin min hufarin niran. Kubur di antara taman pada taman-taman syurga. Ataupun kawah kepada kawah-kawah neraka. Para hadirin sekalian, yang ni semua di kalangan kita tahu. Tapi pernah tak bila kita tahu tu datang perasaan dalam jiwa kita. Rasa berdebar dalam hidup kita. Macam manalah aku nak hidup dalam kubur. Malam pertama aku dalam kubur. Pernah tak dalam hidup kita ni terbayang. Bayang duduk seorang-seorang mengalir air mata. Menitik air mata kita. Bimbang ataupun berdebar diri kita ni. Fikir. Bila orang tutup je liang lahat kita. Waktu tu kita dengan malaikat munkar dan nakir. Macam mana kita nak jawab setiap pertanyaan malaikat munkar dan nakir itu? Bila malaikat munkar dan nakir mula tengking kita dalam kubur, pernah tak kita cari jalan? Macam mana nak suruh gerham kita ni, tiba-tiba tiap kali mana dia terekam, dia tengking kita, kita boleh jawab, Allahu Rabbi, Muhammad Nabiyyi. Kita boleh jawab terus. Bila tanya, wama kiblatuka, wama dinuka, wama kitabuka, mulut kita ni jawab, Allahu Rabbi, Muhammad Nabi. Kita boleh jawab terus. Pernah tak dalam hidup ayah-ayah, ibu-ibu, waktu mana kita hidup sekarang ni, kita berfikir, macam mana nak buat? Dah 3 hari dah dalam kubur. Tapi tak selesai lagi sesi soal jawab. Malaikat tanya tu, hari pertama sampai ke hari yang ketiga ni, masih lagi kita tak selesai lagi sesi soal jawab. Tak ada dah orang hantar kubur kita. Tapi kitanya, yang lebih malang laginya, hujung kaki kita keluar pula ular sebesar tengkuk unta. Yang warna hitam, Rasulullah sebut. Tiba-tiba mula membelit di kaki kita. Mula mematahkan tulang-tulang kita. Bunyi kak bunyi. Nampak ulat sebesar besar penumbuk ni mula memamah daging-daging kita. Bunyi kak. Macam mana kita nak buat agar ular tersebut hilang dan agar ulat ini mula menjauhkan daripada badan kita dan kita boleh jadi kubur kita menjadi lapang kubur kita dan roh kita melonjak naik ke atas untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak dalam hidup kita ni kita berfikir dah sebulan dah dalam kubur. Dah setahun dah dalam kubur. Dah lama dah orang tak datang ke kubur kita. Tak ada lagi dah amalan-amalan sampai pada kubur kita. Masa tu kita tak selesai lagi dalam kubur. Tak boleh nak jawab lagi. Tak selesai lagi. Pertanyaan-pertanyaan malaikat tak selesai lagi. Kita dah lama dah. Orang dah tak ingat dah pada kita. Macam mana kita nak buat agar keluarga kita dia boleh datang tolong dengan bantuan yang dia masih hidup itu, bantu kita untuk menyelamatkan kita dalam kubur ini. Pernah tak ayah-ayah, ibu-ibu dalam hidup semua di kalangan kita ni duduk menung je. Orang tanya termenung apa? Nampak termenung je.
Duduk di masjid lama je nampak. Dia pun jawab, saya fikir macam mana saya bangun di akhirat nanti. Waktu mana saya bangun di akhirat nanti, nama seorang-seorang dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak buat macam mana biar nama saya pun dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu mana saya bangun di padang mahsyar. Ada tak kita berusaha sekarang untuk menjadikan nama kita disebut oleh Rasulullah? Kita boleh berlari, laju je di padang mahsyar. Kemudian kita pergi duduk di sebelah Rasulullah. Rasulullah suap air daripada telaga Kausar Rasulullah. Kita boleh minum air telaga Kausar Rasulullah. Malaikat tak halang kita. Kita boleh duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah tak terbayang dalam pemikiran kita, kita bayang macam manalah kita nak buat waktu mana di padang mahsyar tangan kiri yang terangkat, tangan kanan tak terangkat. Sekarang ni dia waktu mana kita ada peluang yang Allah bagi sekarang ni, macam mana nak buat agar tangan kiri tak terangkat, tangan kanan je terangkat untuk mengambil amalan, suratan amalan. Dan kita nak berlari laju di atas titian sirat. Kemudian kita boleh lepas daripada ngaungan api neraka Allah di bawah tersebut. Kita boleh duduk di dalam syurga Allah yang paling tertinggi. Duduk sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cium tangan Rasulullah. Ucup dahi Rasulullah. Kejap-kejap letak kepala kita di atas ribaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah tak kita berfikir demikian? Kau kita berfikir apa dalam hidup kita tiap-tiap hari? Tiap-tiap hari ni kita berfikir apa? Di kalangan kita. Bangun celik je mata, sibuk tanya orang nak makan kat mana hari ni. Kita celik je mata, kita sibuk nak tanya rumah terbuka mana yang masih lagi belum terbuka. Kan kita sibuk tanya dalam hidup kita, hari ni nak pakai pakaian yang macam mana? Hari ni kita pernah tak kita bayangkan hari ini merupakan hari yang terakhir dalam perjalanan hidup kita di atas dunia. Para sekalian, kalau kita berfikir begitulah, fikir dalam hidup kita ni, aku ni tak lama dah ni, aku ni semakin dekat dah ni. Betul lah ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut tadi, iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Semakin dekat masa untuk dihitung amalan manusia ini. Tapi Allah cerita, tapi mereka wahum mu'ridun. Tapi kebanyakan di kalangan mereka masih lagi berpaling daripada peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak pernah pun dalam hidup kita mengambil pengajaran. Umur kita semakin berusia dalam hidup kita. Cuba kita tengok kulit-kulit kita ni. Kulit-kulit kita ni semakin kedut. Rambut kita ni semakin putih dalam hidup kita. Suara kita semakin tenggelam timbul dalam hidup kita. Penyakit kita semakin banyak dalam hidup. Apa benda yang sedang berlaku semua ni? Kalau tidak ini merupakan satu peringatan Allah. Yang Allah nak bagi tahu, masa kamu semakin dekat, semakin dekat. Semakin dekat untuk dipanggil menghadap di hadapan Allah. Tapi orang kita ada dia rasa nak berdebar. Berdebarnya saya ni. Kenapa saya ni berdebar ni, bimbanglah kalau hari ni hari terakhir dalam perjalanan hidup saya di atas dunia. Saya bimbanglah, saya tengok orang tu seorang-seorang mati yang lebih muda daripada saya menghadap depan Allah. Saya ni banyak penyakit tapi Allah tak matikan lagi saya. Maknanya dalam hidup kita ni ada je usaha yang kita buat. Saya yakin kalau para sekalian ada usaha yang demikian, inilah di antara secerdik-cerdik manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Kalau ada yang saya gambarkan tadi, kita berfikir, sentiasa hidup berfikir, macam mana nak suruh selamat di akhirat? Macam mana nak suruh sampai di akhirat boleh masuk dalam syurga Allah? Biar boleh, kita boleh lepas dalam hidup kita, keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita, semua sampai di akhirat boleh masuk dalam syurga Allah. Dalam cara kita berfikir dalam hidup kita. Ini di antara manusia yang paling cerdik. Cerdik dalam hidup. Ni tiap-tiap hari fikir, bila pilihan raya nak berlaku. Dalam hidup kita, siapa lagi nak menjadi menteri besar? Siapa lagi yang nak meneruskan menjadi wakil rakyat?
Itu je yang kita fikir tiap-tiap hari. Orang politik, dia fikir cara politik. Orang yang ekonomi, dia sibuk cari. Nak makan apa hari ni? Yang teruk lagi, dia sibuk tanya, nak makan siapa hari ni? Yang lebih teruk lagi di kalangan kita. Cara dia berfikir tu, sentiasa fikir untuk dunia dalam hidup. Tak pernah kita nak fikir, macam mana kita nak pergi ke akhirat Allah. Macam mana kita nak suruh sampai di akhirat kita selamat. Sebab apa saya sebut demikian para hadirin sekalian? Sebab dalam Al-Quran, Allah cerita akan ada satu penyakit yang akan berlaku di kalangan kita, termasuk saya, na'udzubillah min dzalik. Bila kena penyakit ni, semua kita akan rasa dalam keadaan kerugian sepanjang kita hidup di atas dunia ini. Ada satu penyakit yang akan kena depan kita. Penyakit apa yang kebanyakan orang kita kena? Kalau kita boleh bercakap dengan orang dalam kubur tu, kita tanya, kamu kena penyakit ni tak? Ya, dia kata kami kena. Penyakit apa? Penyakit menyesal tak sudah. Menyesal, datang penyesalan. Sekarang tak rasa menyesal sebab kita tak mati lagi. Tapi tunggu saat kita mati. Belum masuk dalam kubur kita akan menyesal. Bila kita akan menyesal dalam hidup? Menyangkan di kalangan kita ni akan datang penyesalan. Tuan-tuan jangan kena penyakit ini sekejap lagi. Sekejap je lagi. Akan berlaku penyakit yang menyesal. Bila kita kena? Bila hijab mata kita mula diselap. Bila saat hijab mata kita mula diselap, nampak malaikat berduyun-duyun turun, kita seorang je nampak. Malaikat turun, malaikat mula berdiri depan muka kita, malaikat mula sebut, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah perkataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari rezeki kamu, sudah berakhir. Aku cari nama kamu, sudah gugur nama kamu di arasy Allah. Aku cari, semua dah berakhir dalam perjalanan hidup kamu. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Bila sebut, wahai roh, sila keluar daripada jasad ini, tuan-tuan jangan sebut kalimah ini. Yang Allah rakamkan kebanyakan mulut-mulut orang yang, ni orang Islam ni, bukan orang yang kafir ni. Ni orang yang dia biasa dengar kuliah ni. Bukan dia tak biasa dengar kuliah. Mulut dia sebut apa dia? Laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tak bagi tahu pada Allah, tangguh dulu kematian saya. Jangan bagi mati lagi malaikat. Laula akhartani ila ajalin qarib. Nak buat apa dia? Fa'as-saddaqa. Sekarang saya nak bagi semua. Segala harta yang saya miliki dalam hidup saya untuk di jalan Allah. Wa akum minas salihin. Sekarang juga saya nak menjadi hamba Allah yang saleh. Malaikat jawab terus, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah nyawa-nyawa manusia bila sampai saat ajal di kalangan kamu. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu perangai apa yang kamu akan ulang dalam hidup kamu jika ditangguh kematian pada diri kamu. Para hadirin sekalian, belum ni kali yang pertama. Kali yang pertama datang penyesalan. Tuan-tuan jangan sebut tuan-tuan. Tuan-tuan janganlah yang hadir malam ni masing-masing sebut kalimah ni. Dia sebut pada malaikat, malaikat tangguh sekejap malaikat, jangan bagi mati lagi, bagi tahu pada Allah, saya tak nak mati lagi malaikat. Ramai dah orang minta tangguh. Malaikat jawab, walaupun dia raja. Katanya Imam Ghazali rahimahullah, cerita tentang seorang raja yang dia bukan main lagi, dia hebat, kemudian diikuti oleh pengikut yang ramai, kemudian dia hebat dan sebagainya. Satu hari waktu mana dia mengelilingi kampung di bawah pemerintahan dia, dia berjalan dengan bala tentera dia, dengan kehebatan dan kebesaran dia. Ada seorang tua yang duduk di bawah pokok, panggil dia, tuanku, turun sekejap. Patut nak bercakap, disebut. Turun sekejap daripada kenderaan tuanku. Terkejut bentara-bentara. Terkejut ni yang mengikut dia ni. Dia kata, tuanku, ada orang tua yang sekurang ajar sebegini, panggil kamu supaya turun. Kata tuanku, tak. Biarkan dia. Dia panggil aku tu, kita layan dia. Kita tengok apa benda yang dia nak. Raja tu turun. Bila turun, dia bingkah bangun daripada tempat duduk dia.
Tuanku mari sini dekat sikit. Saya nak bisik dekat telinga. Dia sebut demikian. Ni cerita Imam Ghazali dalam kitab dia di sebalik tabir kematian. Kemudian dia kata kamu tak perlu nak bisik-bisik. Kamu nak sebut, kamu sebut je wahai orang tua. Kamu tak perlu nak bisik-bisik dengan saya. Kamu nak sebut, kamu sebut saja. Katanya orang tua tersebut, tak. Saya nak bisik di telinga kamu. Sama ada kamu nak datang ataupun saya datang. Katanya orang tua tersebut, tegas. Lalu dia tundukkan kepala dia. Raja ni tunduk kepala dia. Imam Ghazali sebut, bila tunduk saja kepala, orang tua tersebut dekat telinga dia, aku malaikat maut, dia sebut demikian. Bila sebut aku malaikat maut, tergamam terus raja tersebut. Tercengang raja sebut, dia sebut terus, malaikat, bagi peluang pada aku balik sekejap ke istana aku. Aku nak bagi tahu pada isteri aku nak bagi tahu pada anak aku saat kepulangan aku untuk menghadap di hadapan Allah. Malaikat jawab, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah nyawa-nyawa bila sampai saat ajal di kalangan kamu. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu perangai apa yang kamu akan ulang dalam hidup kamu jika ditangguh kematian pada kamu. Ini terentak nyawa di saat itu, terjelepuk dia bagaikan daun kayu yang kering, dan bagaikan tidak ada nilai lagi saat yang dia menjadi mayat di saat yang demikian. Ini kali yang pertama, penyesalan yang datang. Kemudian bila sebut saja begitu, malaikat mula masuk. Mula start daripada masuk dalam tubuh badan di kalangan kita. Tuan-tuan akan lalui saat ini, saya akan lalui sekejap lagi. Semua di kalangan kita akan lalui masa ini. Masa yang paling penting dalam hidup, yang disebut dengan masa sakaratul maut. Masa yang lebih penting daripada segala masa-masa yang ada. Masa ini masa menentukan sama ada kita berjalan ke syurga, berlari ke syurga, ataupun kita dihumban ke dalam api neraka, na'udzubillah min dzalik. Masa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, inna sakaratun azim. Sakarat, siapa yang kena sakarat, dia menggemparkan dalam hidup dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar, bila malaikat mula masuk saja, malaikat akan umum terus, wajaat sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid. Telah datang saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Saya cadangkan di masjid ni, panggillah mana-mana ustaz dan ustazah yang boleh mengajar masa melalui sakarat. Ayah-ayah, ibu-ibu kena belajar masa tersebut. Alim ulama karang kitab masa sakarat. Masa sakarat ni, bila malaikat mula masuk saja, malaikat sebut, ni masa yang betul ni. Masa yang benar yang akan berlaku. Yang kamu sering kali dalam hidup kamu, kamu lari-lari. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sebut wahai Muhammad pada umat-umat di kalangan kamu tersebut. Umat-umat kamu sebut, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kalau ada di kalangan kamu yang hidup dia cuba melarikan diri daripada kematian, kabar pada mereka mati itu sedang mengejar kamu. Bagi tahu pada mereka mati sedang mengejar kamu. Summa turadduna ila alimil ghaib wasyahadah. Bila kamu mati, kamu akan dipulangkan pada alam ghaib dan juga alam penyaksian. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lepas pada itu, mula didedahkan balik setiap amalan-amalan yang kamu kerjakan sepanjang kamu hidup di atas dunia. Bila masuk saja dalam tubuh badan, dia akan turun terus ke bawah. Mereka akan pergi ke hujung kaki terus. Mula di hujung jari kaki ditarik. Mula ditarik saja, sakit. Tak payah ceritalah. Sakit yang amat sangat. Rasulullah kata, siapa yang kena sakarat, dia akan hilang segala nikmat yang pernah dimiliki waktu mana dihidup di atas dunia dahulu. Yang kita pernah rasai, nikmat berumah tangga, nikmat makan, nikmat tidur, nikmat apa yang kena kita rasai, bila kena sakarat, hilang terus. Sakit yang tak pernah dibayangkan. Bila tanya Rasulullah, macam mana sakit saat itu ya Rasulullah? Bagaikan tengkuk kamu dicincang dengan 300 libasan mata pedang. Bertanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana saat
Bagaimana sakit sakarat ya Rasulullah? Rasulullah sebut, bagaikan badan kamu dicampak ke pohon yang berduri, melekat di pohon yang berduri, direntak turun ke bawah. Dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, macam mana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah kata, bagaikan kulit kamu disiat. Rasulullah sebut demikian, ditarik di atas kapas yang basah, ditarik di atas bara api yang panas, bunyi, bunyi. Sakit tak boleh nak dibayangkan. Tuan-tuan baca, tuan-tuan belajar dalam kitab. Bila kena sakarat, macam mana kita nak buat? Kerana masa tersebut juga, syaitan sibuk mengelirukan kita. Syaitan sibuk bagi tahu, relax bro, relax. Bertenang, bertenang. Tak mati lagi, tak mati lagi ni. Kamu baru je proses di hujung kaki je baru. Tak ada apa-apa pun. Kamu jangan taubat. Nanti kalau kamu taubat, nanti akan cepat roh kamu akan keluar daripada badan kamu. Kamu bertenang, kamu bertahan, kamu bertahan. Syaitan pujuk. Dalam pujuk tersebut, sakit badan kita, kemudian kekeliruan, apa yang sedang berlaku di saat tersebut. Sedang kita dalam keadaan berfikir, mati ke tak mati? Mati ke tak mati? Dalam keadaan keliru tersebut, syaitan pula sibuk bagi tahu, jangan kamu taubat, jangan cepat kamu nak pulang pada Allah. Kamu relax dulu, kamu tak mati. Bertahan. Tarik sampai ke lutut. Bila tarik sampai ke lutut, masuk kumpulan yang kedua, tarik daripada lutut naik sampai ke pusat. Saya tak detailkan satu-satu malam ini. Tuan-tuan belajar dalam kitab yang diajar oleh para asatizah, para alim ulama yang boleh mengajar cerita tentang mengenai bagaimana perjalanan ke alam barzah. Kemudian daripada pusat, sampai di pusat ni, tiba-tiba malaikat lepas. Di peringkat yang kedua, malaikat yang tarik roh kita tu lepas. Bila dia lepas, roh kita ni turun sikit demi sedikit. Turun semula ke bawah. Turun sampai ke bawah, ada sampai di hujung kemaluan, ataupun di bawah, turun bawah pada pusat kita, sambil-sambil turun, syaitan sebut, aku kata dah, tak mati lagi kan? Kamu sendiri rasa sekarang kan? Kamu tak ada apa-apa pun. Roh kamu sedang turun balik sekarang. Kamu rasa tak? Ya. Tengah ya. Tiba-tiba kumpulan yang tiga pegang, roh daripada bawah tersebut, direntak naik, zup, sampai ke halqum terus. Bila sampai di halqum, tergamam terus. Allah mati disebut. Baru perasan nak mati. Bila sampai di halqum ni, kebanyakan manusia terkeluar kalimah kali yang kedua menyesal. Kalimah penyesalan. Tuan-tuan jangan sebut juga kalimah ni. Kalimah apa? Keluar daripada mulut masing-masing. Kalau kita tengok jenazah yang terbaring pucat lesi, tubuh badan dia tersebut, baru je dia sebut dengan malaikat. Keluar daripada mulut dia sebut, qala inni tubtul an. Aku taubat sekarang ya Allah. Aku taubat sekarang ya Allah. Malaikat sebut terus, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tidak dianggap taubat orang yang roh dia direntak sampai di halqum, tiba-tiba mulut dia baru sebut, saya bertaubat sekarang ya Allah. Saya bertaubat sekarang ya Allah. Bila sampai di halqum, malaikat turun terus. Malaikat sebut, kalla, hidup ni jangan begitu. Idza balagatit taraqi, ketika mana roh kamu ditarik sampai di taraqi, sampai di halqum, wa qila man raq, siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu sekarang? Kamu doktor kan? Kamu turunkan balik roh kamu sekarang, doktor. Kamu ustaz kan? Kamu turun sekarang, wahai ustaz, roh kamu sekarang. Kamu tuanku kan? Kamu turun sekarang, wahai tuanku, roh kamu. Wa qila man raq, wa zanna annahu al-firaq. Waktu tu baru dia perasan, mati dah aku mati. Wal taffatis saq bis-saq, mata dia terbeliak. Allah sebut, mata dia pandang kanan, pandang kiri, atas bawah, belakang depan. Mata ni, mati aku. Mati itu bunyi kup sekali. Di halqum dia tersembur roh ni daripada mata masing-masing. Na'udzubillah min dzalik. Bila keluar daripada mata, masuk dalam bekas yang warna hitam, busuk, tak usah cerita dah. Bau busuk yang amat sangat. Rasulullah kata, dua makhluk je yang tak bang, jin dan juga manusia. Kemudian naik, penjaga langit yang pertama tanya, roh siapakah ini? Lalu dijawab, roh fulan bin fulan, fulan binti fulan. Penjaga langit yang pertama sebut, celaka dan bangsatlah roh ini. Hidup dalam keadaan jahat, mampus pun dalam keadaan jahat. Kemudian
nak cuba lepas langit yang pertama, kedua, ketiga, kedengaran di arasy Allah sebut, tentukan dia dalam neraka sijin. Na'udzubillah min dzalik. Bila sebut neraka sijin, turun terus roh. Jatuh dalam ayat Al-Quran Karim cerita yang dia macam barang yang jatuh daripada atas, daripada langit, kemudian disambar oleh burung. Jatuh, roh tersebut berdiri di hujung kepala masing-masing. Roh orang mukmin bila sampai di halqum, mulut masing-masing, tuan-tuan ingat kalimah ni yang diajar oleh Rasulullah. Rasulullah sebut, siapa yang sampai di halqum, tiba-tiba dia dah rasa dah roh dia sampai di halqum, mulut dia sebut, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man qala la ilaha illallah fi akhir umurihi dakhalal jannah. Siapa yang boleh sebut la ilaha illallah di akhir perjalanan hidup dia, dijamin tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sebut demikian. Mulut jangan berhenti. Sebut kalimah yang kalau tak boleh sebut la ilaha illallah pun sebut Allah, Allah, Allah. Dan waktu mana dalam hati dia masih lagi ada iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut malaikat ni kejar-kejar. Cari dekat hujung tangan dia ada tak la ilaha illallah. Cari dekat kaki dia ada tak la ilaha illallah. Cari semua seluruh tu badan dia. Bila tak ada, cari tak ada, tapi Allah nak samakan dia, lalu malaikat tepuk di bawah dagu dia. Pup sekali. Pup sekali tersebut di bawah dagu dia. Mulut dia sebut Allah sekali. Allah tu kup terus keluar daripada roh dia, daripada tu badan dia. Keluar daripada mata masing-masing. Cerita panjang saat yang demikian. Masuk dalam bekas yang warna putih, jernih, indah, wangi semerbak. Rasulullah kata dua makhluk je yang tak bang, jin dan juga manusia. Naik saja, kedengaran di arasy, di langit. Di langit yang pertama ditanya oleh malaikat, penjaga langit yang pertama tanya, roh siapakah ini? Lalu dijawab, roh fulan bin fulan, fulan binti fulan. Lalu penjaga langit yang pertama sebut, beruntunglah dia, hidup dalam keadaan soleh, mati pun dalam keadaan soleh. Kemudian naik, buka, kedengaran di arasy Allah sebut, tentukan dia dalam syurga Illiyin. Mudah-mudahan kita semualah insya-Allah. Bila sebut syurga Illiyin, turun terus roh, berdiri di hujung kepala masing-masing. Kita mula nampak siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita dengar suara orang yang di sekitar kita. Orang bercakap tentang diri kita. Sehingga kan Rasulullah pesan, jangan cakap buruk di sebelah mayat. Kerana mayat mendengar apa yang dikatakan setiap orang yang datang. Bila kita boleh rasa saat mana orang buka butang baju kita, kita boleh nampak siapa yang usung jenazah kita untuk nak mandikan jenazah kita. Kita sebut pada orang yang mandi jenazah perlahan-lahan, sakit mati tadi belum habis lagi. Sakit sangat. Badan ni rasa bagaikan melecur seluruh tubuh badan. Tak ada tempat yang tak rasa sakit. Rambut yang bergerak sikit pun sakit. Sakit yang amat sangat. Kita boleh nampak berapa orang datang nak kapankan jenazah kita, nak semayangkan jenazah kita. Kita boleh bilang berapa orang yang solatkan jenazah kita, usung jenazah kita keluar daripada rumah kita. Kita nampak dua bekas yang besar yang mengikut di hujung keranda kita tu warna hitam dan warna putih. Kemudian dibawa sampai ke kuburan. Bila tak saja jenazah dekat kubur, kita nampak di hujung kaki kita berdiri dua orang malaikat munkar dan nakir, warna hitam kebiru-biruan. Kemudian bila orang angkat je jenazah kita, turun saja dalam liang lahat, kita akan rasa pengalaman yang pertama yang disebut dengan ad-darat, himpitan kubur. Semua di kalangan kita kena sekali. Kena ping, kena himpitan kubur. Rasulullah sebut, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Himpitan kubur bukan azab kubur. Azab kubur lepas pada sesi soal jawab sekejap lagi. Himpitan kubur, saat mana roh jenazah kita diturunkan ke liang lahat, belum sampai ke bawah tu, semua kena. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila turunkan jenazah Sa'ad bin Mu'az depan Rasulullah, Rasulullah sebut, Allahu Akbar. Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur. Rasulullah sebut demikian. Aku nampak jenazah Sa'ad bin Mu'az daripada badan yang begitu tegap, kemudian bila kena sekali, ping sekali, menjadi halus selai rambut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kembang balik jenazah Sa'ad bin Mu'az. Kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Fatimah binti Asad.
Rasulullah sebut demikian. Orang perempuan yang paling banyak bersyukur pada Allah. Isteri pada Abu Talib. Tapi Fatimah binti Asad pun tak lepas. Disebut demikian. Kalau ada yang boleh terlepas lagi, anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah dan juga Zainab, yang dikebumikan di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Tapi mereka pun tak lepas. Menandakan kita pun tak akan lepas, kecuali kita akan diringankan saat mana kena himpitan kubur. Yang ni kena belajar dalam bab yang lain. Cuma saya nak sebutnya, bila jenazah kita diturun saja dalam liang lahat, hadap je muka ke kiblat, kemudian bau tanah depan muka kita, dengar suara bawah telinga. Dengar suara bawah telinga. Sama datang, wahai hamba Allah, sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kamu. Orang tutup je liang lahat kita, kemudian bunyi tanah-tanah yang turun, tanah-tanah yang turun atas jenazah kita, atas liang lahat kita, sampai paras lutut je. Bila sampai paras lutut je, di saat tersebut, tiba-tiba berdiri malaikat muka dan nakir depan muka kita, mula halau salat kita, mula halau zakat kita, haji kita, tiba-tiba kali yang ketiga, mulut, kebanyakan mulut masing-masing sebut. Dan tuan-tuan jangan sebut. Orang taman ini jangan ada seorang pun yang sebut. Dalam kubur sekejap lagi, dia akan sebut apa dia depan malaikat? Qala rabbirji'un. Malaikat bagi tahu pada Allah, kembalilah saya hidup di atas dunia. Saya nak hidup balik di atas dunia. Tolong malaikat, saya nak hidup balik. Qala rabbirji'un. Saya nak hidup kembali wahai malaikat. Nak buat apa nak hidup balik? Dia jawab, ada malaikat, la'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau saya boleh hidup balik, saya nak buat balik amalan salih yang saya tertinggal waktu mana saya hidup dahulu. Malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut kata nak hidup, nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun. Sedangkan di belakang kamu sedang melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik pada hari kebangkitan nanti. Berdengung kubur di saat demikian. Tuan-tuan, kenapa nak hidup balik? Padahal kalau kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita orang mukmin, bila mula saja malaikat, saat mana orang tengah kemah kubur kita ke atas tu, orang tengah betulkan tanah kubur tu, malaikat dah mula sesi soal jawab. Malaikat tanya, ma rabbuka? Orang mukmin jawab terus. Masuk roh dalam kepala dia tu, bahagian kepala ada, bahagian dada ada, bahagian perut dia ada. Bila ditanya soalan, ma rabbuka? Dia jawab terus, Allahu Rabbi. Lapang terus kuburnya. Terbuka terus kubur ni. Rasulullah kata, paling-paling sempit, seluas mana? 70 hasta. 70 hasta ni seluas 240 kaki. Dianya berubah. Kubur dia menjadi warna hijau yang cantik. Bila mereka tanya lagi, wa ma nabiyuka? Wa ma dinuka? Man hadzal rajul? Siapa lelaki dalam hidup kamu? Dia jawab, Allahu Rabbi, Muhammad Nabi. Dia jawab. Lapang kubur dia. Kemudian selesai saja. Ada orang ditanya satu soalan, ada ditanya 5 soalan, ada yang tanya 17 soalan, berbeza-beza amalan yang ditanya ini. Kemudian orang mukmin selesai jawab, kemudian diheret jenazah dia, sandar di dinding kubur, melurut kain kapan dia. Turun kain kapan dia sebut, malaikat datang, malaikat tanya dia, wahai hamba Allah, Allah suruh tanya kamu, nak hidup balik tak? Nak hidup balik tak? Tak ada seorang pun orang mukmin jawab, ya saya nak hidup balik. Semua orang mukmin jawab, tak nak, saya tak nak hidup dah. Tak ada pun orang mukmin jawab, ya saya nak hidup balik di atas dunia. Orang mukmin bila tanya pada dia, nak hidup balik tak? Tak nak. Tak nak. Kenapa tak nak? Sakit sakaratul maut, terbawa sampai dalam lubang kubur. Bertanya lagi, kenapa tak nak? Saya dah nampak tempat saya dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mukmin tak ada seorang pun yang jawab nak hidup balik kecuali orang mati syahid. Orang mati syahid, dia jawab, ya, saya nak hidup balik. Kalau dia beri peluang nak hidup, saya nak hidup agar saya mati lagi. Kerana saat kena kematian berlaku, tak ada sakaratul maut untuk saya. Ini orang mati syahid di jalan Allah. Tapi orang yang biasa, orang umum, kebanyakan di kalangan orang saleh ini, bertanya pada dia, nak hidup balik? Tak nak. Tak nak. Tak ada seorang pun nak. Tapi kenapa dalam surah Al-Mu'minun, ayat yang ke-99 dan 100, yang saya baca tadi,
Kebanyakan mulut-mulut manusia sebut, qala rabbirji'un. Mereka, saya nak hidup balik. Saya nak hidup balik. Bagi tahu kepada Allah, saya nak hidup balik. Yang jawab ni bukan orang kafir tak. Dia ni orang Islam. Kenapa dia orang, saya sebut dia orang Islam? Kerana dia sebut, kalau boleh saya hidup balik, saya nak buat balik amalan soleh yang saya tertinggal waktu mana saya hidup dahulu. Menandakan dia orang Islam. Kalau dia bukan orang Islam, takkan dia tahu amalan soleh yang dia tertinggal, yang dia tak buat. Dia tahu benda tersebut, tapi dia tak buat. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalau saya boleh hidup balik, saya nak buat balik amalan soleh yang saya tertinggal waktu mana saya hidup dahulu. Menandakan kita ni tahu amalan tersebut, tapi kita tak buat. Kenapa kita tak buat? Kerana kita terlampau sibuk dengan dunia. Kita fikir dunia je dalam hidup. Kita tak fikir tentang bagaimana nak hidup dalam kubur. Kita tak fikir macam mana nak hidup di padang mahsyar. Macam mana kita nak ada kenderaan di padang mahsyar. Macam mana kita nak ada yang disebut dengan nama Nabi Muhammad memanggil-manggil nama kita di padang mahsyar. Macam mana kita nak suruh selesa waktu mana di padang mahsyar nanti. Amalan dah ada dah di dunia, tapi kita tertinggal. Kalau boleh malam ni, dalam masa yang terbatas ni saya nak sebut sikit. Ada beberapa amalan yang kita tak terbuat. Yang kita tertinggal untuk kita buat. Amalan yang pertama, yang besar, saya nak sebut ialah amalan menjaga hati di kalangan kita. Menjaga hati supaya hati kita ni tidak berbolak-balik dengan Islam. Jangan ada seorang pun di kalangan kita yang tak jaga hati ni. Hati ni tempat pandangan Allah. Dalam hidup kita, Allah tak pandang rumah kita. Allah tak pandang kereta kita. Allah tak pandang jasad kita dan keturunan kita. Yang dipandang dalam hidup kita ialah walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi yang dipandang oleh Allah ialah hati masing-masing. Sehingga kan Rasulullah sentiasa sebut, ala inna fil jasadi mudrah. Kamu kena faham, dalam jasad kamu tu ada sekumpal darah. Iza salahal jasadu kulluh. Wa iza fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Naklah kamu tahu, dalam tu badan kamu tu segumpal darah. Baiknya darah tersebut, baiklah seluruh tubuh badan kamu. Buruk darah tersebut, buruk dah seluruh tubuh badan kamu. Ala wahyal qalb. Kamu kena tahu itu yang disebut dengan hati. Dalam tu badan kita ni, di antara amalan orang kita tak jaga ialah amalan jaga hati. Jaga hati, berbolak-balik hati kita. Berbolak-balik hati kita ni kita boleh tengok sesama kita. Dalam hidup kita seharian ni. Orang kita berbolak-balik hati. Hari ni boleh berkawan, besok menjadi lawan. Yang lawan hari ni, kemudian besok jadi kawan. Berubah dalam hidup kita. Semalam, dia boleh sebut orang ni jahat. Hari ni dia boleh berkawan dengan orang jahat tersebut. Berbalik-balik dalam hidup. Manusia ni begitu. Hati manusia ni, Rasulullah sebut, lebih cepat bertukar-tukar. Hati kamu ni lebih cepat daripada air yang menggelegak. Jangan pelik dalam hidup seorang dah kahwin 28 tahun, 30 tahun, tiba-tiba boleh bercerai-berai di saat demikian. Jangan pelik. Kenapa? Hati manusia sedang berubah. Hati ni perlu dijaga. Sehingga kan Allah ajar pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya baca doa. Doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rasulullah diajar baca doa ni. Dan Rasulullah pesan pada kita baca doa ni. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati manusia. Tsabbit qalbi ala dinik. Tolong tetap hati saya di atas agama kamu. Sana saya bimbang, ya Allah. Kita, ramai mana orang kita ni, hari ni tuan-tuan boleh dengar kuliah saya. Besok lusa tak tentu lagi tuan-tuan. Dalam hidup kita. Orang yang sama bagi tauliah, orang yang sama tarik tauliah. Dalam hidup kita ni, manusia ni berbolak-balik hati. Dalam hidup kita ni, sampai kita kena baca doa. Ya muqallibal qulub. Wahai Tuhan yang balik-balikkan hati. Sabbit qalbi, tolong tetap hati saya. Ala dinika, di atas agama kamu. Wa ala ta'atika, supaya saya sentiasa mentaati perintah kamu, ya Allah. Kerana hati inilah terbawa-bawa sampai dekat nak mati. Ramai mana orang dekat nak mati,
dia jadi buruk sangka dengan Allah. Kenapa aku mesti mati, ya Allah? Kenapa orang lain tak mati-mati lagi? Aku baru 73 tahun. Orang lain 93 tahun tak mati-mati lagi. Dalam hati kita ni jadi berosak. Dalam hidup kita. Kenapa aku mesti mati, ya Allah? Aku tak ada penyakit lagi. Orang lain ada 10 penyakit tak mati-mati lagi. Buruk sangka dengan Allah. Dalam hadis Rasulullah sebut, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah. Siapa-siapa yang dia dekat nak mati, dia boleh jaga hati dia sehingga dia rasa seronok dia nak meninggal dunia. Orang mukmin bila tengok saja malaikat maut datang, mulut dia sebut alhamdulillah, alhamdulillah, berakhirlah aku dengan kehidupan dunia ini. Aku dah bersiap dah dalam hidup aku. Mulut dia sentiasa tak sabar-sabar malaikat, ambillah nyawa aku nak menghadap di hadapan Allah. Kerana aku penat dalam hidup aku mentaati perintah Allah di dunia ini. Untuk aku mula berehat waktu mana aku menghadap depan Allah. Dia terlampau cinta untuk menghadap depan Allah. Suka dia nak menghadap depan Allah. Ahabballahu liqa'ah. Rasulullah sebut Allah terlampau suka nak berjumpa dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, siapa-siapa yang benci untuk berjumpa dengan Allah, karihallahu liqa'ah. Allah pun benci untuk berjumpa dengan dia. Nak gambarkan dalam hidup kita ni betapa kita diajar supaya jaga hati. Jaga hati, tuan-tuan. Jangan masukkan selain daripada Islam dalam bentuk badan kita. Jaga hati, maksud jaga hati, hanya Islam saja yang berada dalam hati kita. Jangan ada selain daripada Islam. Tuan-tuan jangan percaya dengan nasionalis, tuan-tuan. Dia menipu kita. Tuan-tuan jangan percaya dengan sekularis. Dia tipu kita. Tuan-tuan jangan percaya selain daripada izam-izam yang dibawa oleh manusia pada saat ini. Jangan percaya dengan mereka. Percaya apa yang dibawa oleh para alim ulama. Yakin dengan apa yang dibawa oleh alim ulama yang disebut dengan Islam. Yang ni saja boleh menyelamatkan kita dalam kubur sekejap lagi. Selain daripada Islam, nasionalis tak boleh tolong kita dalam kubur. Sekularis tak boleh tolong kita dalam kubur. Segala pahaman komunis, segala izam-izam yang direka oleh manusia ini, semua tak boleh tolong kita dalam kubur. Yang boleh tolong kita dalam kubur hanya Islam. Allah dah pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kamu mati kecuali saat mana kamu mati kamu betul-betul yakin hidup kamu dengan Islam. Ramai orang kita berbolak-balik hati dia. Orang kita dia boleh sebut, saya ustaz, saya percaya pada Islam ni dalam bab semayang je. Dalam bab puasa je saya boleh terima Islam. Tapi dalam bab ekonomi, saya tak boleh terima ekonomi Islam. Dia pergi ke bank tu, pegawai bank tanya dia, nak buat loan cara Islamik ke cara konvensional? Dia tanya balik pegawai bank sebut, mana yang untung? Dia tanya. Mana yang untung? Kamu kan orang Islam kan? Bila kamu orang Islam, kamu terimalah cara hidup, cara Islam, ekonomi Islam. Ramai mana di kalangan kita kan, kita tanya dia, tak hantar nak belajar Quran ke? Menghafal Quran ke? Dia tanya balik, ada masa depan ke? Dia tanya. Saya lebih rela hantar anak saya belajar di sekolah sekular dibandingkan belajar sekolah agama. Ni orang Islam ni yang jawab ni. Orang Islam yang sebut demikian. Tu belum lagi dalam bidang perniagaan, dalam bidang hiburan. Bidang hiburan, mereka boleh pisahkan, tak terlibat pun hukum hakam Islam. Jom kita bawa datang court play, dia panggil. Mari kita bawa datang orang demikian, selamat datang court play, dia sebut demikian. Padahal kawan tersebut memang jelas-jelas lesbian, jelas-jelas terlibat dengan LGBT. Tapi orang kita, dia kata tak apa, dia bawa nak cuci sungai kita yang cemar, pencemaran sungai kita. Ni kan apa? Tak yakin dengan Islam. Orang kita tak yakin dengan Islam dalam hidup. Ekonomi kita bukan ekonomi Islam. Sosial kita tidak sosial Islam. Politik kita tidak politik Islam. Macam mana kita nak menghadap depan Allah? Macam mana dalam hidup kita nak menghadap depan Allah? Saat mana kita tak yakin dengan Islam? Padahal hidup orang mukmin ni, hidup hanyalah yang kita sebut, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Yang ni kita sentiasa sebut dalam solat kita. Tiba-tiba kenapa orang Islam tak yakin dengan Islam? Kenapa terjadi demikian? Kerana hati masing-masing berbolak-balik. Hati kita ni berbolak-balik.
Tak ada orang boleh selamatkan hati kita kecuali kita seorang. Kita sendiri yang mesti menyedari hakikat, aku mesti selamatkan hati aku supaya aku mati nanti tak menyesal bila menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan soleh yang tertinggal di kalangan kita yang disebut dengan amal ibadah kepada Allah. Amal ibadah apa yang kita tertinggal dalam hidup kita? Sembahyang, solat. Ayah-ayah, ibu-ibu betul terang je dalam hidup. Semakin berusia ni semakin khusyukkah solat, ataupun semakin berusia semakin hambar solat kita? Cuba tanya masing-masing di kalangan kita. Sejak daripada kita solat, umur kita 20 tahun, umur kita 16 tahun, umur kita 12 tahun dahulu kita solat, sampai hari ni berapa kali air mata kita menitik saat mana kita sedang qiyam? Berapa kali kita solat, gugur air mata kita waktu mana kita rukuk, basah tempat sujud kita waktu mana kita sujud pada Allah. Kenapa kita tak boleh rasa senikmat itu dalam solat? Kenapa kita tak boleh? Kerana dunia terlampau besar dalam hati kita. Kita solat, tapi dunia masih lagi besar dalam jiwa kita, yang menyebabkan sembahyang kita tak jadi khusyuk. Besarnya dunia, kecil je akhirat, yang menyebabkan kadang-kadang solat kita pun tak terasa nikmat. Kenapa dalam bulan Ramadan kita boleh bangun tahajud, kita boleh solat tarawih, dalam bulan Syawal kita tak boleh solat tahajud? Tarawih itu kan latihan untuk kita bangun tahajud malam. Kenapa dalam bulan Syawal kita tak boleh buat? Kita masalah dalam solat kita. Yang ni yang dimaksudkan oleh Allah. Fawailul lil musallin. Bagi mampus kamu dengan sembahyang kamu. Allah sebut neraka wail untuk orang sembahyang. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Main terhadap sembahyang dia. Dia tak rasa nikmatnya solat. Solat ni miftahul jannah, anak kunci pada pintu syurga Allah. Yang solat pun Allah sebut celaka, yang tak solat 10 kali ganda celaka. Tapi orang kita buat biasa-biasa je. Ramai mana orang kita buat tak peduli terhadap sembahyang dia. Dia tinggal solat dalam hidup dia. Dia tak rasa itu simbol kegagalan dalam hidup. Jangan tinggal solat, tuan-tuan. Tak selayaknya orang kawasan ini, di kawasan lunas ini, ada yang meninggalkan solat. Orang Islam tinggal solat. Tak sepatut jadi demikian. Kita suami orang, kita adik-beradik orang, kita orang yang menjadi contoh dalam hidup, tiba-tiba kenapa kita meninggalkan solat? Yang jadi suami orang, jangan tinggal solat walaupun 1 rakaat. Dalam hidup kita ni simbol kejayaan hidup. Siapa yang boleh jaga solat, dia berjaya. Walaupun rumah dia kecil, walaupun dia tak ada kerja, walaupun hidup dia dalam keadaan sengsara, dia telah berjaya. Orang yang rumah besar, kereta mewah, segala benda yang dia ada di atas dunia ni, tapi dia tinggal solat, dia gagal dalam hidup dia. Kejayaan ini disimbolkan pada solat, bukan disimbolkan pada banyaknya harta. Bukan kejayaan ini disimbolkan pada rumah yang besar, kereta yang mewah, tidak. Jaya tak jaya seorang pada solat. Tak pernah Allah nak marah dengan satu dosa yang berat ini sampai Allah sediakan neraka khusus kecuali bagi orang yang salat ini, yang meninggalkan salat. Orang yang meninggalkan salat, Allah sediakan sebuah neraka sakar namanya. Neraka sakar. Orang berzina, Allah marah tapi tak ada neraka khusus. Orang judi, Allah marah tapi tak ada nama neraka khusus. Tapi bagi orang meninggalkan salat, Allah Subhanahu Wa Taala sediakan sebuah neraka khusus bagi orang tinggalkan salat, yang disebut dengan neraka sakar. Bila tanya mereka yang berada dalam neraka sakar, ma salakakum fi sakar, kenapa kamu dihumban ke dalam api neraka sakar? Lalu mereka jawab, qalu lam nakum minal musallin, kami tak sembahyang atas dunia dahulu. Tak jaga solat. Jangan, tuan-tuan. Ayah-ayah, ibu-ibu, solat 5 waktu. Anak-anak muda, usia kita 40 tahun, solat kalian berjemaah di masjid dan di surau. Ni di kalangan kita, usia 60 tahun, jangan tinggal lagi solat tahajud malam. Malam-malam bangun. Tiap-tiap malam bangun. Walaupun 2 rakaat. Kalau kita tak boleh bangun, kita solat terus. Lepas isyak, sebagaimana kita solat tarawih. Sebelum kita tidur, kita solat tarawih. Tarawih tersebut latihan untuk kamu, sebahagian di antara solat-solat malam. Lalu kita solat sebelum kita tidur. Dengan tujuan untuk kitanya memastikan kita di antara orang yang bangun qiyamul lail, bangun malam pada setiap malam itu sendiri.
Ini latihan yang mesti kita lakukan dalam hidup kita. Yang pertama salat. Yang kedua baca Quran, tuan-tuan. Ramai orang kita gagal terhadap bacaan Al-Quran. Al-Quran kena boleh baca, tuan-tuan. Jangan ada seorang pun yang hadir malam ni tak boleh baca Quran. Siapa yang tak boleh baca Quran, yang hadir malam ni, pastikan umur dia panjang-panjang dan tak mati-mati. Jangan mati. Kalian mati di saat mana kalian tak boleh baca Quran, kalian masuk dalam kubur sekejap lagi, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas. Tak percaya, cuba try mati, tak percaya. Nak tahu lepas ke tak lepas. Masuk dalam kubur je, malaikat tanya terus, Quran boleh baca? Quran. Boleh baca? Tak boleh, malaikat. Kamu buat apa di atas dunia? Allah bagi umur kamu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun hidup kamu. 70 tahun kamu hidup tergagak-gagak, tak boleh baca Quran. Kamu buat apa di atas dunia? Kamu buat apa di atas dunia? Quran tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp boleh. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Buat malu je hidup. Malu je dalam hidup. Siapa yang tak boleh baca Quran, mari berjumpa dengan AJK Masjid. Bagi tahu elok-elok ada AJK Masjid. Tuan, saya tak nak saya mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Tolong bantu saya. Saya antara ahli qaryah yang tak boleh baca Quran. Mengaku je, tolong bantu saya. Mari menangis dekat tiang-tiang ni. Letakkan kepala kita di tiang. Menangis, esak-esak. Sebut pada Allah, ya Allah tak boleh baca, ya Allah tak boleh baca. Tolonglah ya Allah. Bagi tahu pada AJK Masjid, saya tak boleh baca Quran. AJK tolong umum. Hari Jumaat je, mana-mana yang tak boleh baca Quran, mari daftar dengan AJK. Mana-mana yang dah boleh baca Quran, daftar juga. Kemudian sedarakan mereka. Jadikan mereka di antara Ansar dan juga Muhajirin. Adik-beradik di antara satu sama lain. Kamu belajar Quran dengan orang ni. Orang ni, tolong ajar orang ni Al-Quran Karim. Bila kita boleh baca Quran, kita boleh meneruskan perjalanan hidup. Jayaan hidup ini, setelah mana dengan salat, kemudian Quran. Hudan linnas. Quran ni petunjuk dalam hidup manusia ini sendiri. Nak pergi ke akhirat dengan Quran. Bila kamu boleh baca Quran, kamu reti adab kamu dengan para alim ulama. Kamu akan tahu bagaimana hidup ini dengan Al-Quran. Beza hidup orang yang ada Al-Quran dengan orang yang tidak ada Al-Quran. Duduk dengan orang yang saleh. Belajar tadabbur Al-Quran. Fahamkan kandungan yang terdapat dalam Al-Quran. Jangan biarkan masa ni berlalu begitu saja, jangan. Setiap hari ni, saya minta sangat AJK Masjid Sorau, tolong buat kuliah-kuliah tafsir Al-Quran. Fahamkan masyarakat kita terhadap apa yang terdapat dalam Al-Quran. Setelah mana selesai salat, boleh dia baca tafsir Al-Quran. Fahamkan masyarakat terhadap apa yang terdapat dalam Al-Quran Karim. Bagi tahu pada AJK elok-elok, tuan, saya tak boleh baca Quran, tuan. Bantu saya, tuan. AJK jangan pula jawab bertenang. Sebenarnya saya pun tak boleh baca juga, kata AJK. Jangan jawab demikian. Buat malu company. Jadi AJK sangat, Quran pun tak boleh baca. Malu je kita dengan Allah. AJK mesti boleh baca Quran. Di antara syarat, siapa yang nak jadi AJK, kena pastikan diri dia boleh baca Al-Quran Karim. Paling tidak, kerana kita jaga rumah Allah. Dan tanda kebesaran Allah melalui Al-Quran Karim. Yang Allah jadikan mukjizat yang agung dalam hidup. 2. Yang ketiga, kegagalan yang kita tertinggal waktu mana hidup. Yang orang dalam kubur nak buat balik. Kalau dia sempat hidup, nak hidup balik, nak buat amalan ni. Apa dia? Zikir dan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir biar banyak. Jangan malas berzikir. Zikir ni satu cara untuk memperkenalkan diri kita kepada Allah. Sebagaimana kita suka sangat memperkenalkan seseorang pada seseorang. Kita nak suruh dikenali. Ada orang nak dikenali oleh raja. Nak dikenali oleh pemimpin mana-mana. Dan sebagai ketua dan seumpamanya. Kita mesti memperkenalkan diri kita pada Allah. Macam mana nak memperkenalkan diri kita pada Allah? Zikir. Bibir kita kena basah dengan zikir pada Allah. Zikir biar banyak. Paling malas pun baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wahai Tuhanku. Kamulah Tuhanku. Kemudian wa ana abduka, aku ni hamba kamu. Wa ana ala ahdika, aku ni dalam janji dengan kamu. Mastata'tu, aku cuba buat seupaya mungkin dalam hidup aku, ya Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu, lindungilah aku daripada jahatnya perangai diri aku sendiri.
A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya. Banyaknya nikmat yang kamu bagi padaku. Wa abu'u bi dzambi, tapi sayang aku balas pula dengan dosa yang banyak. Faghfirli, tolong ampunkanlah dosaku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kerana tak ada orang yang boleh ampunkan dosa ni kecuali kamu ya Allah. Mulut kita ni biar basah je dengan berzikir. Kalau kita baca dalam hadis Rasulullah cerita waktu mana Rasulullah berada dalam syurga, Rasulullah ditunjukkan malaikat-malaikat yang sedang membangunkan istana yang indah. Rasulullah berjalan sikit, Rasulullah tengok ada malaikat yang buat, dia berhenti. Buat, berhenti. Ada satu lagi yang buat istana tu, buat je sekejap, kemudian berhenti. Tak buat lagi dah. Lalu Rasulullah tanya, kenapa dia malaikat Jibril? Yang berlaku ni apa dia? Tu gaya umat kami. Mana-mana yang berzikir tak berhenti-berhenti, malaikat sedang menyiapkan istana yang indah pada dia. Tak berhenti-berhenti lagi. Dicantikkan untuk dia. Sampai dia mati. Yang kedua ni, katanya malaikat Jibril, dia sedang buat baca sikit, kemudian dia berzikir sekejap, kemudian dia berhenti. Kemudian bila dia baca balik, malaikat buat balik. Kemudian yang ketiga ni, dia baca sekali, kemudian dia berhenti, tak buat lagi. Rugilah dalam hidup kita. Fazkuruni azkurkum. Allah sebut, banyakkan zikir padaku, nescaya aku akan ingat pada diri kamu sebanyak mungkin pada kamu. Ini cara Allah ajar. Fazkuruni azkurkum. Sama Allah SWT sebut, ud'uni astajib lakum. Kamu berdoa padaku, aku perkenankan doa kamu. Cara Allah jawab sama dengan fazkuruni azkurkum. Cara Allah jamin dalam kehidupan kita. Selawat ada Nabi Muhammad. Ini satu cara untuk kita memperkenalkan diri kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita bangun di padang mahsyar nanti, bangun di akhirat nanti, nama kita ni akan dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di khalayak, di padang mahsyar Allah berlari kita keriangan. Bibir kita tak berhenti berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut, man salla alayya marrah sallallahu alaihi asyara. Siapa yang sebut sekali je nama aku, dia selawat pada aku sekali je, tapi Allah arahkan seluruh malaikat-malaikat dia selawat pada diri dia sebanyak 10 kali. Allah gandakan demikian. Besarnya nilai. Banyak dah hadis-hadis Rasulullah cerita tentang betapa bernilainya terhadap selawat ini. Ini amalan yang perlu kita buat. Sebanyak mana kena selawat ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih 70 kali sehari. Lebih pada 70 kali sehari. Selawat ada Rasulullah mesti lebih pada 70 kali sehari. Kemudian dalam hidup kita ni, dengan tujuan nak suruh kita ni dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila umur kita dah semakin dekat dengan kematian, maka kita diajar supaya selawat sebanyak lebih kurang beribu-ribu kali dalam hidup kita. Sehingga kan kita tertidur dalam selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan yang perlu kita lakukan. Yang keempat, amalan yang kebanyakan orang menyesal dalam kubur. Tak sempat nak buat. Memindahkan semua aset-aset yang ada atas dunia ini ke akhirat Allah sebelum dia mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Saya ulang sekali lagi ya. Jangan simpan harta kita di atas dunia. Ramai dah yang kena. Dia cari harta pandai, tapi dia simpan harta untuk atas dunia. Jangan. Kalau orang tanya kita sekarang, kerja apa sekarang? Kerja saya sekarang memindahkan semua aset-aset saya ke akhirat Allah sebelum saya menghadap di hadapan Allah. Ini tugasan kita. Tiap-tiap hari ayah-ayah, ibu-ibu. Hari-hari mesti ada infak. Mesti ada sedekah. Mesti ada rumah yang kita bina di akhirat. Mesti ada kenderaan yang kita ada di akhirat. Mesti ada makanan di malam pertama kita di barzah. Malam kedua di barzah. Malam ketiga di barzah. Semuanya ada hamparan indah yang kita telah sediakan waktu mana kita hidup di atas dunia untuk menuju ke akhirat Allah. Macam mana cara? Alihkan semua yang kita ada. Jangan simpan atas dunia. Dengan cara macam mana? Sedekah, infak, zakat, hibah. Ni cara yang Allah ajar dalam hidup kita untuk menghantar semua bekalan yang kita miliki atas dunia ini ke akhirat Allah. Kita ada harta tuan-tuan. Saya yakin semua di kalangan kita ada harta. Tapi kita simpan. Orang tanya simpan untuk apa? Simpan untuk bekalan hari tua, Ustaz. Siapa yang ajar? KLWSP, Ustaz. KLWSP ajar simpanan untuk bekalan hari tua.
Padahal bila kita tua, kita tak guna-guna pun harta tersebut. Tanya ayah-ayah, ibu-ibu yang pencen, yang duit dia 100,000 dalam akaun bank. Duit dia 10,000 dalam akaun bank. Dia nak guna bila duit ni? Bila dia nak guna duit ni? Dia nak makan apa lagi yang dia tak makan atas dunia? Nak makan daging tomahawk, gigi tak ada dah. Nak makan apa dia? Manis-manis, dah ada kencing manis. Nak makan apa dia? Nak makan shell out, dia ada, dah ada go out, dia panggil. Dalam hidup dia dah, semua dah ada dah. Duit beratus ribu lagi. Nak hidup 2-3 bulan lagi atas dunia ni. Untuk apa kita nak simpan? Alihkan harta ke akhirat. Jangan kita simpan. Ramai orang kita disimpan, simpan, sampai hujung nyawa, dia mati masuk dalam kubur seorang-seorang, tertinggal harta di atas dunia. Tertinggal harta di atas dunia. Lepas tu anak-anak dia berkelahi, berebut. Anak-anak dia pun boleh tahan juga. Berebut harta pusaka peninggalan arwah ayah. Berebut harta pusaka peninggalan arwah ibu dia. Akhirnya dibiarkan begitu. Anak-anak biarkan. Selama mana dia biar, selama mana dia tak selesai, selama itulah kita tertanggung azab di dalam kubur. Jangan main-main tuan-tuan. Jangan ingat bila kita mati masuk kubur, anak kita kata, Alhamdulillah dah selesai ke bumi. Selesai? Tak lagi. Ya dah ke bumi selesai. Tapi urusan dia dengan dunia belum lagi selesai. Dia perlu untuk dia menjawab. Dia perlu untuk dalam hidup dia perlu untuk bekalan pada diri dia ni sendirinya. Bekalan untuk dia menyiapkan diri dia untuk ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan dia, dia ajar supaya dia menyiapkan diri dia tersebut. Ni simpan dalam hidup. Dalam hidup ni simpan. Tiba-tiba dia mati masuk dalam kubur. Tertinggal harta yang di atas dunia ni sendiri. Panggil anak-anak balik. Bagi tahu pada anak-anak. Di kalangan anak-anak kita sebut pada anak-anak kita ni sendiri. Abah tak berapa lama dah ni. Sebut pada anak-anak kita. Keluarga kita. Bila abah mati, umi kamu mati, mami kamu mati, waktu mana mati, haram kamu adik-beradik berkelahi. Jangan ada seorang pun yang berkelahi, berebut harta pusaka. Siapa yang berkelahi, Allah laknatlah keluarga dia. Sebut demikian, awal-awal lagi kita sebut. Harta ni, yang ada ni, bagi-bagi. Bagi semua. Bagi pada mereka yang boleh layak. Rumah ni jangan siapa ambil. Rumah ni untuk abah dengan mak kamu. Walaupun kamu ada kenangan dalam hidup ni. Tapi abah cari rumah ni dengan mak kamu. Dapatkan rumah ni, abah nak bawa ke akhirat Allah. Macam mana cara? Mari jumpa dengan AJK Masjid. Mari tahu pada AJK Masjid. Saya mati, orang rumah saya meninggal dunia, rumah tu saya wakafkan untuk masjid. Sebut demikian pada AJK Masjid. Buat perjanjian elok-elok. Termati masuk dalam kubur, berjumpa balik rumah kita. Tak menyesal kita. Jumpa lebih cantik lagi daripada rumah yang ada atas dunia. Tak percaya, cuba try mati sekali kita. Nak tahu berjumpa tak berjumpa. Bagi tahu elok-elok pada keluarga kita, jangan ambil. Jangan ambil rumah ni. Rumah ni abah nak bagi, abah nak bawa ke akhirat Allah. Sebut betul-betul pada anak-anak kita. Walaupun kamu ada kenangan, kamu ada rumah masing-masing. Kamu cari rumah masing-masing. Kerana kamu hidup. Abah cari waktu mana abah hidup. Dan dapat zuriat di kalangan kamu. Kamu berumah tangga sendiri. Kamu hidup dengan cara kamu sendiri. Ini cara demikian. Masjid pula, umum pada hari Jumaat. Kita ada rumah yang harga dia 300,000, 400,000. Nilai rumah tersebut. Yang telah diwakafkan oleh hamba Allah. Dengan kereta dia, dengan kelengkapan semua. Cukup lengkap. Rumah tersebut bernilai lebih kurang. Kalau ditaksirkan, bernilai 500,000. Tapi kita tak nak jual 500,000. Kita nak jual 250,000 saja. Siapa yang nak beli, datang. Dan 250,000 lagi tersebut, harga yang pembeli tersebut mesti bayar untuk dia datang sembahyang berjemaah. Bila dia meninggal dunia, dia wakafkan kembali pada masjid. Yang akhirnya duit masjid ni, semakin banyak dana masjid ni banyak, harta orang Islam pun tak hilang pada orang bukan Islam. Kemudian menjadi milik kita. Dua-dua untung. Orang Islam yang meninggal dunia pun untung. Orang yang Islam yang masih lagi hidup pun untung. Kemudian harta ni menjadi milik orang Islam. Tidak diberi begitu saja pada orang bukan Islam. Ataupun dijual pada orang bukan Islam. Pun tidak ada manfaat, dipanggil demikian. Ini cara ekonomi yang baik. Yang mesti disusun kembali di kalangan kita. Ini simpan harta. Orang tanya untuk apa? Untuk bekalan hari tua.
Dah tua, pencen, balik kampung. Buat rumah besar. Untuk apa rumah besar? Di saat mana kita tua. Anak-anak pun kita pun tak nak tinggal dengan kita. Siap je rumah besar, beli kereta besar pula. Tak puas hati lagi kahwin, isteri besar pula. Masuk rumah baru. Masuk seminggu je meninggal dunia terus dia. Meninggal dunia. Dah kereta baru dapat beli isteri baru. Isteri baru pula habis dia dah, kahwin dengan suami baru. Suami baru pula petang-petang, bawa kereta baru ni, round kawasan kubur kita. Kita dalam kubur tu tengok macam-macam je kereta ni. Dia round saja tak apa juga, dia horn tu sakit hati. Dia panggil. Bila dia horn tu, rasa nak jadi hantu maklimah balik ke rumah. Inilah penyesalan yang tak sudah. 2. Yang ketiga dan yang besar. Akhlak yang tak terjaga. Saya nak pesan sangat pada diri saya dan tuan-tuan. Tolonglah jaga akhlak. Lagi lama kita hidup, lagi nampak akhlak kita ni ahli syurga. Ayah-ayah, ibu-ibu, bila kalian dah berusia 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, pakailah kain serban, datanglah ke masjid. Walaupun kita tak buat haji lagi dan sebagainya, datang. Pakai pakaian gambaran ahli syurga Allah. Bersiaplah diri kita. Untuk dunia kita nak mula tinggalkan. Kita mula bergerak ke akhirat Allah. Berebut sahyam tamu. Ni akhlak kita. Biar orang nampak. Kita ni berebut untuk masuk dalam syurga seawal mungkin. Jaga akhlak. Tutur bicara kita. Pastikan pribadi kita tersusun. Akhlak yang paling utama kena jaga. Orang lelaki, hubungan dia dengan mak dan ayah dia. Tolong jaga sangat. Dalam hidup ini, anak-anak lelaki, termasuk saya pesan. Tolong jaga hubungan dengan mak ayah. Tolong ambil mak ayah, berebut mak ayah untuk kita jaga. Jangan waktu mana mak ayah kita semakin berusia, kita pun berusia juga, kita tinggalkan mak ayah kita sendirian. Jangan demikian. Berebut adik-beradik. Mak, ayah dengan saya. Dengan abang. Dengan adik. Kita sebut. Biar kita berebut. Kerana dia pintu syurga kita. Jangan kita buat alasan tak nak jaga mak. Tak nak jaga ayah. Ayah yang masih hidup. Kita beralasan. Kenapa tak nak jaga ayah? Saya banyak kerja. Saya sibuk. Akhirnya kedengaran daripada kata-kata kita pada mereka. Terasa hati. Yang lebih malang lagi, orang lelaki, semakin dia berusia, semakin dia sibuk jaga anak dan isteri dia. Dia tak jaga yang disebut dengan mak ayah dia. Mak ayah dia, mak mertua dia, ayah mertua dia, mak saudara dia, dan ayah saudara dia. Ini tanggungjawab orang lelaki. Yang mesti dijaga dalam hidup. Jangan singgung hati mak ayah. Wala taqul lahuma uffin. Jangan sebut depan mak ayah. Wala tanharhuma. Jangan tengking kata-kata mak ayah. Wa qul lahuma qawlan karima. Dengan mak ayah ni lembutkan suara. Cakap lemah lembut ya. Mak, ya mak, ya mak. Ya ayah, ya je manjang. Bahkan Rasulullah bila ada seorang lelaki datang mengadu tentang ayah dia ambil harta yang dia bekerja, kemudian ayah dia ambil harta tersebut untuk menjadi milik ayah dia. Dia pergi mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ayah saya ambil duit-duit saya, ambil barang-barang saya, dia ambil jadi milik dia. Boleh tak ya Rasulullah? Tolong bagi tahu pada ayah saya tersebut, jangan ambil harta saya, jangan ambil hak saya ni sendiri. Rasulullah jawab, anta wa maluka, kamu dan ayah kamu, harta benda kamu, kamu dan harta benda kamu, semuanya menjadi milik ayah kamu. Besarnya ayah dalam hidup. Ayah dan juga ibu. Waktu ini, saya nak pesan sangat pada orang perempuan. Kalian jangan sibuk mengganggu suami kalian. Jaga mak ayah. Jangan kalian, kerana kalian menyebabkan mak ayah pula tak terjaga. Mak mertua, ayah mertua pun tak terjaga. Orang perempuan, ujian yang besar dalam hidup kalian di saat mana menjelang usia tua, ialah suami kalian. Ujian besar dalam hidup. Orang lelaki pun ujian besar dalam hidup isteri. Dalam hidup dia. Allah jadikan demikian. Sebab itu Allah kurangkan akal pada orang perempuan. Allah banyakkan akal pada orang lelaki. Allah jadikan emosi pada orang perempuan banyak. Kemudian dia salah guna emosi tersebut. Yang menyebabkan akhirnya kerana itulah mereka ramai terhumbat ke dalam api neraka Allah SWT. Orang perempuan jangan berkasar dengan suami kalian. Jangan angkat suara depan suami. Kalian angkat suara depan suami, hancur lebur amalan-amalan kalian. Jangan tinggikan suara depan suami. Jangan tengking suami. Jangan kata huduh yang buruk terhadap suami, jangan.
Bahkan rendahkan suara kalian depan suami. Jangan sampai peringkat suami simpan perasaan tersebut dalam hati dia. Orang lelaki ni belum kahwin, banyak mulut. Dah kahwin, mulut dia disimpan dalam hati. Orang perempuan belum kahwin, tak ada mulut. Dah kahwin, mulut kat mulut. Bila mulut kat mulut, masa itulah dia menyakitkan hati suami. Dia suruh suami, dia cabar suami dia. Nak jaga mak ke nak jaga saya? Dia buat pilihan. Kalau kamu nak jaga mak kamu kahwin je dengan mak kamu. Dia sebut ada suami ni. Dia pesan pada suami dia, jangan biarkan mak tu datang ke rumah. Dia hantar mesej pada mak tersebut. Jangan sentuh anak aku, disebut. Ni anak aku. Jangan kau datang sentuh anak aku. Ni yang berlaku ni dalam masyarakat kita. Kalian semayanglah, puasalah sampai kuruh kering jasad kalian. Semayanglah sampai lekuk dai-dai sekalipun. Kalian mati saat mana tersinggung hati suami kalian, masuk dalam kubur, kalian tak berjumpa syurga Allah SWT. Dalam hidup ini, Allah jadikan suami kena jaga hati mak ayah. Manakala isteri, tolong jaga hati suami. Jaga hati suami. Suami mesti bertanggungjawab dengan isteri. Jangan tak bagi nafkah pada isteri. Jangan tak bagi ilmu pada isteri. Nanti mereka akan dakwa di hadapan Allah nanti. Mesti saling bertaamul dengan cara yang baik. Bertolak ansur di kalangan kita dengan cara yang betul. Baru boleh menyelamatkan dalam hidup. Ni bila orang perempuan cakap kasar dengan suami, cakap kasar, mula-mula kahwin cakap kasar. Suami ni simpan dalam hati. Simpan. Tak nak berlari ustaz, dia sebut. Tak nak lawan ustaz. Tapi dia menyakitkan hati suami. Sakit hati suami. Tersimpan dalam hati. Lama-lama suami berpenyakit. Penyakit apa? Penyakit takut bini, dia panggil demikian. Takut dengan isteri. Mengletar tu badan dia. Dengar isteri telefon tu, dia tengah minum air, jatuhlah. Takutnya dengan isteri dia. Jangan demikian. Jangan sampai tahap demikian. Bila kita takut dengan isteri, sampai peringkat demikian, kita tak jaga mak ayah kita, tak jaga hubungan kita dengan Allah, maka rosak dalam hidup kita demikian. Yang ni kena jaga di kalangan kita, supaya kita selamat di dunia ini, dan bila kita menghadap depan Allah, kita tak menyesal. Bahkan kita riang gembira menghadap depan Allah. Tuan-tuan, ayat yang saya baca di awal-awal tadi, betul-betul Allah nak suruh ingatkan kita, jangan leka dengan dunia ini. Banyak dah pengajaran yang Allah sedang bagi. Covid yang Allah bagi. 2 tahun kita kena Covid. Sampai ada kena PKPD. Kemudian ada macam-macam gaya. Ada yang kena Covid sendiri. Tapi tak ambil pengajaran orang kita. Ni nak panggil pula penyanyi-penyanyi antarabangsa ni, nak buat pula maksiat di negara kita. Nak suruh datang lagi bala. Entah bala apa lagi yang nak berlaku. Orang kita ni tak ambil pengajaran langsung dengan apa yang Allah SWT jadikan pada kita sebelum daripada ini. Tak cukup dengan tsunami, tak cukup dengan gempa bumi, tak cukup dengan yang terjadi Covid yang Allah jadikan itu. Orang kita, wahum yal'abun, masih lagi sibuk bermain dengan dunia yang sementara ini. Padahal masa kita semakin dekat dengan Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ni di kalangan ahli syurga Allah, dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Saya pohon maaf kerana panjang sikit malam ni, cakap sejam lebih. Saya tengok tuan-tuan dah betul tulang belakang 7 kali dah saya kira. Jadi mudah-mudahan Allah jadikan malam ni malam yang paling-paling tidak buka sikit pemikiran kita. Malam ni kita balik mikir kejap. Aku ni kalau meninggal dunia masuk syurga ke masuk neraka? Tanya je soalan ni. Malam ni balik ke rumah, pegang tangan orang rumah. Pergi jauh-jauh sikit daripada anak-anak. Pergi tepi-tepi longkang. Biar romantik sikit. Tanya soalan pada orang rumah. Yang kalau abang meninggal dunia malam ni, agak-agak besok abang dalam syurga ke dalam neraka? Tanya je orang rumah kita. Biar orang rumah kita memandang atas bawah. Dia jawab, susah juga abang. Nak masuk syurga macam mana subuh 7.30. Nak masuk syurga macam mana Quran tak khatam-khatam lagi. Kita termenung, mengalir je air mata kita. Menangis teresak-esak kita. Sebab kita, Allah sajalah yang tahu. Ni titik mula untuk kita mengubah diri kita, menjadikan diri kita ahli syurga Allah. Kita terbuka luas untuk dapatkan syurga Allah, tiba-tiba kita tak berebut untuk dapatkan ganjaran demikian. Rugilah dalam hidup kita. Terima kasih sekali lagi pada malam yang baik ini. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dan Allah berkati semua amalan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jemaah sekalian, kat belakang nanti ada beberapa produk-produk kitab yang saya karang.
Saya karang kitab persiapan menjelang kematian. Dekat nak mati, nak buat apa dia? Amalan apa dia? Saya cadangkan kalau ada ustaz-ustaz yang hadir malam ni, ustazah yang hadir malam ni, tolong buat kuliah di surau masing-masing, masjid masing-masing. Biar kita mengembangkan ilmu ini, bagi tahu pada masyarakat kita, amalan apa yang kita kena buat bila dekat nak meninggal dunia. Kerana ramai orang kita, dia bela. Dia tak tahu nak buat apa. Saat mana dia nampak dah tanda-tanda kematian itu berlaku dalam hidup dia. Tiba-tiba, dia tak buat persiapan ini. Dalam kitab ni ada satu doa yang diajar oleh Rasulullah pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sebut, Abu Hurairah, nak tak kalau aku ajar pada kamu satu doa. Bila kamu baca doa ni, saat mana kamu nampak dah kematian itu akan berlaku. Doktor bagi tahu pada kamu, kamu akan mati. Kamu akan ditidurkan, misal contohnya. Kemudian di waktu tersebut kamu baca doa ni. Kemudian bila kamu baca saja doa ni, kemudian kamu tidur, kemudian kamu meninggal dunia. Tempat kamu dalam syurga Allah, dan Allah haramkan jenazah kamu dihumban ke dalam api neraka Allah. Abu Hurairah sebut, apa dia ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar doa ni. Doa pada muka surat 47 dalam kitab ini. Kalau parahan sekian ada kesempatan, tuan-tuan baca doa-doa sebeginilah. Mudah-mudahan dia akan bawa kebaikan pada kita. Dan diajar pada Abu Hurairah dalam muka surat 47 kitab ni. Saya susun ni. Abu Hurairah ajar pada sahabat-sahabat sampai pada guru saya. Waktu mana saya belajar dekat Mesir dahulu, kemudian guru saya dia baca doa ni. Dia baca doa ni, kami semua ikut. Kemudian lepas pada tersebut, bila kami semua ikut tu, dia kata lepas pada habis baca tu, dia sebut, aku ijazahkanlah doa ini pada kamu semua. Kami jawab, kami terimalah doa ini. Jadi, lepas pada tu saya balik ke Malaysia ni, saya susun balik kitab ni. Kemudian malam ni saya nak baca juga doa ni. Dan malam ni saya nak ijazahkan pada tuan-tuan yang saya belajar ini. Kemudian hujung nanti, tuan-tuan sebut qabil tu, saya terimalah doa ini. Boleh ya? Tuan-tuan ikut je yang saya baca. Bila habis saja nanti, kita sebut, saya akan sebut, saya ijazahkanlah doa ini pada semua jemaah yang hadir pada malam ni. Tuan-tuan jawab, saya terimalah doa ini. Boleh ya? Kemudian tuan-tuan ajar pada keluarga masing-masing. La ilaha illallah. Yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun. La yamut. Wa subhanallah. Rabbil ibad. Wal bilad. Walhamdulillah. Hamdan. Kathiran. Tayyiban. Mubarakan fih. Ala kulli halin. Allahu Akbar. Kabiran. Kibriya. Rabbina. Wa jalalatuhu. Wa qudratuhu. Bikulli makanin. Allahumma. In kunta. Amrattani. Litaqbida. Ruhi. Fi awwali. Maradi hada faj'al ruhi fi arwahi man sabaqat lahum minkal husna wa ba'idni minan nar kama ba'adta awliya'aka alladhina sabaqat lahum minkal husna. Amin ya rabbal alamin. Saya ijazahkanlah doa ini kepada semua jemaah yang hadir pada malam ini. Jemaah sekalian, kitab ni tuan-tuan balik nanti bagi hadiah pada mak kita, ayah kita. Sebut pada mak, biar mak dan ayah kalau meninggal dunia pun semua mati masuk syurga Allah. Kita ziarah orang sakit, saya cadangkan tuan-tuan bagi hadiah kitab ni pada mereka. Kerana saya dah susun dah. Dan orang sakit tu, kita bagi hadiah kitab macam ni, jauh lebih baik daripada kita bagi durian, nangka, mempelam tu. Kita bagi je kitab ni, dia tengok tajuk kitab ni, dia faham lah. Maknanya mati dah tu, senang ceritanya. Nak sebut tak tergamak sangat, dia panggil. Jadi kita buat amalan demikian. Kita bagi hadiah-hadiah pada mereka.
agar dapat pahala tu berpanjangan, biar ramai orang kita berusaha biar mati masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saat mana di kalangan demikian. Saya karang banyak lagi lah kitab, tuan-tuan boleh tengok belakang nantilah, ada lebih kurang 34 jenis kitab yang saya karang ni. Semua ni yang untuk dana sekolah saya. Saya bangunkan ma'at tahfiz. Saya ambil anak-anak yatim di kalangan anak-anak yang susah, kita tanggung mereka menghafal Quran. Saya buat ada sekolah tahfiz saya ni, di belakang saya ada 6 buah sekolah tahfiz yang telah saya bangunkan lebih kurang 15 tahun dah. Saya bangunkan demikian. Saya tolong di selatan Thailand, saya tolong juga di Jantuk Pahang, saya buat ma'at tahfiz di Macang, Kelantan, saya buat ma'at tahfiz di Kuala Terengganu, saya buat juga ma'at tahfiz di Shah Alam. Kemudian saya buat di ma'at tahfiz satu lagi di Pulau Langkawi. Pulau Langkawi ni di antara Gunung Mak Cincang dengan Gunung Raya tu. Saya telah beli satu bidang tanah dan ada makcik yang tua, dia telah wakafkan tanah tersebut, separuh tersebut. Kemudian saya bayar, saya bangunkan ma'at tahfiz. Jalan masuk ke Jalan Datai. Tuan-tuan pergi ke sana, dekat kabel car tu ada sebuah sekolah tahfiz yang sedang saya bangunkan. Sekarang ni saya sedang siapkan masjid di tempat tersebut. Masjid tu 2 tingkat, tinggi. Kalau tuan-tuan ada kelapangan rezeki, tuan-tuan ada niat nak tolong bantu sama untuk siapkan tersebut, tuan-tuan ambil je pamphlet sekolah saya ni, ada pembinaan masjid ni, tuan-tuan dah boleh dapat kat belakang nanti. Ada nombor akaun sekolah saya. Tuan-tuan pergi je mana-mana bank, berdiri depan mesin bank tu, semayang sunat istikharah dulu sana kita. Nak infak ke tak infak, nak derma tak derma. Niat untuk arwah ayah, arwah mak. Moga pahala ni berpanjangan pada mereka. Saya sedang siapkan juga masjid di Kuala Terengganu. Dan 2-3 buah masjid ni sedang saya bangunkan tersebut. Tuan-tuan bolehlah tolong bantu dengan cara demikian. Di selatan Thailand, asalnya pelajar-pelajar 22 orang je. Sekarang ada lebih kurang 840 orang pelajar. Anak yatim piatu, saya ambil anak-anak yatim piatu tersebut, saya tanggung mereka menghafal Quran. Tiap-tiap bulan saya hantar dana lebih kurang 30,000, 40,000 sebulan bagi membiayai mereka. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Ni dapat madu ni. Madu ni mereka bangun pada tahajud malam-malam, mereka sujud doa pada Allah dan mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan untuk kalau orang kena sihir, saya suruh minum air madu. Orang yang kena gangguan tu badan dia, penyakit-penyakit dan sebagainya, Rasulullah pesan, alaikum bil asal, biasakan hidup kamu dengan makan madu. Tuan-tuan ada yang ada kelapangan dalam hidup kita ni, kita rasa nak berbuka puasa dan sebagainya, cuba minum air madu. Ambil je madu ni, kacau dengan air suam, letak dalam peti ais. Dah sejuk dah air tersebut, ambil hidangkan pada keluarga masing-masing. Minum air tersebut. Rasulullah kata, kalau kalian ingin rasa nikmatnya air dalam syurga Allah di dunia ini lagi, minumlah air madu yang disejukkan. Rasulullah sebut demikian. Cuba tuan-tuan buat amalan minum air madu. Ataupun kalau tuan-tuan tak dapat minum air madu pun, tuan-tuan ambil ambil safran. Saya dapatkan safran daripada Iran. Tuan-tuan kacau dengan air, kejap je berubah air jadi warna kuning keemas-emasan. Buat amalan, mudah-mudahan dia akan jadi kesembuhan penyakit yang kita deritai ini sendiri. Mudah-mudahan demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.